Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati pensyarah psikologi pendidikan iaitu Puan Adibah serta rakan-rakan sekelas sekalian. Saya harap rakan-rakan serta Puan Adibah iaitu pensyarah saya sentiasa sihat dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala serta dijauhkan daripada penyakit COVID-19. InsyaAllah. Sama-sama kita doakan. Nama saya Ahmad Azainuddin bin Muhammad Fadil. Mungkin hari ini saya akan terangkan tentang psikologi pendidikan. Saya dari Diploma Pendidikan Islam Semester 1 kelas 2. Saya akan terangkan pengenalan, kemudian aspek perbezaan individu yang terdapat dalam diri saya, iaitu fizikal, mental, emosi, tingkah laku, sosial, rohani, bakat, perwatakan dan penguasaan bahasa. Dan yang ketiga, faktor yang mempengaruhi perbezaan individu seperti baka dan persekitaran. Dan akhir sekali saya akan terangkan tentang rumusan. Pengenalan tentang diri saya. Nama saya Ahmad Azainuddin bin Muhammad Fadil dan saya umur 20 tahun. Sejarah kehidupan. Saya dilahirkan di Hospital Batu Pahat, Johor pada jam lebih kurang dalam 6.15 pagi pada tarikh 13/6/2001. Saya merupakan anak ketiga daripada 6 adik-beradik. Di mana yang sulung akak saya dan abang saya, bawah sekali semua adik lelaki. So jadinya 5 lelaki, seorang perempuan. Ayah saya merupakan seorang guru agama di sekolah agama Sri Pandan. Dan ibu saya juga merupakan guru agama di sekolah agama Sri Gading di negeri Johor juga, daerah Batu Pahat. Ketika umur saya 5 tahun, saya bersekolah di Tadika Pasti, berdekatan dengan rumah. Kemudian, ketika umur saya 7 tahun, saya bersekolah di Sekolah Rendah Agama Sri Aman, Sekolah Rendah Sri Aman, sehingga umur 10 tahun. Masuk umur ke-11, saya bersekolah di Sekolah Rendah Islam At-Tahfiz, yang di mana kat situ saya dapat hanya 1 juzuk. Sehingga 12 tahun. 2 tahun tu saya dapat 1 juz. Setelah tamat UPSR, saya masuk ke Madrasah Tahfiz Al-Quran Jawahi Al-Ulum sehingga 16 tahun. Saya di madrasah itu dapat dalam lebih kurang 5 juzuk. Kemudian saya masuk Sekolah Menengah Kebangsaan Bekuk untuk mengambil SPM. Dengan hasil belajar 1 tahun tu, Alhamdulillah, rezeki, saya dapat lulus SPM dan dapat sambung belajar ke Madrasah. Okay. Saya akan terangkan tentang aspek perbezaan individu yang terdapat dalam diri saya. Fizikal saya adalah berketinggian 168 cm dan faktor menyebabkan saya mengikut genetik ayah saya, kerana ayah saya tidak terlampau tinggi dan tidak terlampau rendah, so sedang-sedang. Kemudian mental saya stabil dan mengikut suasana serta keadaan semasa, normal seperti orang biasa. Okey. Kemudian emosi. Saya seorang pantang dicabar dan susah kawal apabila marah. Saya jenis bila dicabar, saya akan terus buat tanpa berfikir panjang. Dan apabila saya marah, saya terlalu susah untuk mengawal. Tingkah laku. Saya lebih selesa melakukan kerja secara berkumpulan berbanding sendirian. Di mana sekarang ni, satu dunia tengah dilanda oleh wabak COVID-19. So kita kelas online.
So akan ada kerja individu dan berkumpulan. Saya lebih selesa buat secara berkumpulan berbanding individu. Sebab bila kerja berkumpulan, saya akan boleh ada yang berbeza pendapat, kita boleh cari idea lain, kongsikan idea dan sebagainya lah. Okey, kemudian sosial. Saya agak malu jika bertemu dengan orang yang saya tidak kenali. Macam saya bila masuk ke sekolah baru, saya akan malu untuk tegur diorang, tegur kawan-kawan. Saya takkan tegur diorang selagi diorang tak tegur saya sebab saya malu. Ada juga yang cakap saya sombong, tapi bukan sombong sebenarnya, saya malu. Okay. Kemudian rohani. Rohani, saya semangat, saya pegang ayat ni, semangat amar ma'ruf nahi munkar, kerana di dalam Al-Quran ada dinyatakan wata'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Di mana maksudnya bertolong-tolong kamu ke arah kebaikan, janganlah kamu bertolong-tolong ke arah kejahatan. InsyaAllah saya pegang ayat ni selagi saya masih berada di dalam muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini. Okay, kemudian bakat. Saya minat dengan kereta dan motor seperti ubah suai dan sebagainya. Ada juga minat lain seperti main permainan online macam Mobile Legends sekarang ni, Mobile Legends, PUBG, macam game dekat komputer dan sebagainya, minat game lah. Tapi saya lebih minat dengan kereta dan motor, suka ubah suai. Okay, kemudian perwatakan saya agak nakal dan mudah terhibur. Agak nakal tu seperti macam adalah tak dengar kata apa sebagainya, dan mudah terhibur bila dengan kawan-kawan dan bila satu family berkumpul, adik-beradik. Okay, kemudian penguasaan bahasa. Saya menguasai bahasa Melayu dan tidak menguasai bahasa Inggeris. Kerana saya tidak menguasai bahasa Inggeris, memang saya first kali saya tak minat bahasa Inggeris, dan sehingga kan time SPM tu pun saya tak ambil bahasa Inggeris. So sebab tu saya tak menguasai pun bahasa Inggeris. Okay, kemudian faktor yang mempengaruhi. Yang pertama baka, yang kedua persekitaran. Yang pertama baka, sifat yang mempengaruhi oleh genetik. Sifat fizikal ibu bapa seperti ketinggian, jenis rambut dan warna kulit sawo matang. Ketinggian mak ayah saya, macam apa yang saya dah terangkan tadi, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Okey, jenis rambut saya ikut diorang, jenis rambut yang lurus, dan warna kulit saya lebih kepada ayah saya, kerana ayah saya agak gelap sedikit dan ibu saya agak cerah sedikit berbanding ayah saya. Okay, kemudian persekitaran. Perwatakan yang agak nakal dan mudah terhibur dengan keluarga dan rakan-rakan. Tingkah laku yang baik dipengaruhi oleh didikan ibu bapa dan guru di sekolah. Perwatakan yang agak nakal kerana ada tersalah pilih kawan, ataupun tengok orang lain buat tu, nak ikut juga, macam tu. Dan mudah terhibur bila dengan kawan-kawan dan rakan-rakan. Suka buat lawak tak bertempat, macam itulah saya. Tingkah laku yang baik dipengaruhi oleh didikan ibu bapa dan guru-guru, yang mana kebaikan yang saya buat ni apa yang disampaikan oleh mak ayah saya dan guru-guru di sekolah. Tak kiralah dari sekolah rendah, dari sekolah tadika, sekolah rendah, sekolah menengah sehinggakan di masa. InsyaAllah ada kebaikan. Okay, dan yang terakhir sekali, rumusan. Kesimpulannya, aspek perbezaan individu yang terdapat dalam diri saya menunjukkan saya tergolong dalam kategori individu yang normal. Seperti orang lain,
emosi stabil, macam orang lain. Aspek fizikal hanya mempengaruhi oleh bakal ibu bapa. Ibu bapa saya, manakala aspek lain dipengaruhi oleh persekitaran, sama ada agama, sekolah serta rakan-rakan. Yang di mana seperti apa yang dibelajar di sekolah, kebaikan, apa yang buruk, dan agama, apa yang agama Allah larang, apa yang Allah suruh. Itulah saya pengaruhi dengan tu. InsyaAllah apa. Okay, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.